Assalamualaikum, nama saya Nur Izzati binti Mat Latif daripada kos DRM. Saya ada buat eksperimen sosial untuk tanya bagaimana tahap kesedaran pelajar diploma di Politeknik dalam mewujudkan pembayaran melalui integrasi budaya. Saya tahu nama awak siapa? Okay, nama saya Nur Izzati binti Lia. Okay, saya guru Nirundara. Okay. Soalan yang pertama, adakah sikap-sikap saling menghormati antara satu sama lain itu patut diterapkan? Kenapa? Sikap saling menghormati itu Macam mati. Okay, sebenarnya sikap hormat-menghormati tu perlu, bukan perlu. Kira macam dia adalah satu yang wajib untuk semua kaum. Okay, sebabnya kalau kita tak ada sikap saling hormat-menghormati tu, kita tak boleh nak wujudkan kesepahaman antara kaum. Kita soalan yang kedua, berikan cara. Okey, soalan yang kedua, berikan cadangan anda untuk mengeratkan hubungan antara kaum di PISAS. Okay, yang saya tahu musim perayaan lah. Okay, macam boleh Untuk mengeratkan hubungan antara kaum di PISAS. okay, yang saya tahu musim perayaan lah. Okay, macam boleh mau ni bercakap. Sekiranya anda berdepan dengan mereka yang tidak mempunyai semangat kebahagiaan dalam budaya, so apakah yang anda akan lakukan? Okay, kalau saya sebagai pegawai atau dalam sebuah agensi, okay, saya akan jalankan kempen lah untuk macam contoh kempen anti dadah ke, untuk kita bagi ilmu ke orang. So semua orang akan dapat ilmu tu. So kita akan dapat stimulasi dari kaum India, kaum Cina, kaum Melayu, kaum Iban dan sebagainya. So dari situ kita kenal lebih mendalam orang punya budaya. Jadi ini Soalan yang ketujuh, adakah anda merasa memupuk kebahagiaan antara kaum itu sangat penting? Beri sebab ringkas untuk menyusun jawapan anda. Kenapa kebahagiaan kaum itu penting? Bagi sebab ringkas. okay, sebabnya kalau kita tak ada perpaduan antara kaum tu, mudah untuk membawa pada kehancuran negara. So macam kita tak bisa padu, so kita pun tak ada kesepahaman dengan kaum lain. So bila situ nanti tentu akan ada sikap menghasut. So dia akan membawa pada isu-isu sensitif. So dari situ kita dah nampak kesan buruk daripada negara. Soalan yang ke-8, apakah yang dimaksudkan dengan perpaduan? Terangkan sedikit pengetahuan yang anda tahu. Okay, perpaduan ni dia mengumpul ataupun menyatukan semua kaum dalam Malaysia. Soalan yang ke-9, berikan 2 cara aktiviti yang boleh diadakan di kalangan pelajar Politeknik Setara Malaysia bagi mengeratkan hubungan sesama kaum. Contohnya macam saya sebut ni, terutama dalam perayaan utama zaman Hari Raya, sambutan Deepavali, Tahun Baru Cina. So situ contoh aktiviti bila time Deepavali akan ada buat pertandingan kolam contohnya. So dari situ kita boleh melibatkan pelibatan yang lebih ramai pelajar. Okay, soalan last sekali, berikan contoh isu semasa yang berlaku dalam kalangan rakyat Malaysia yang mencetuskan perbalahan antara kaum.
Okay, situasi sekarang ni ialah isu tulisan Jawi. Okay, di mana pihak kerajaan ni dia nak mewujudkan ataupun nak memperluaskan lagi tulisan Jawi kat sekolah. So dari situ adanya penentangan daripada pihak kaum bangsa Cina dan India. So dari situ diorang sebenarnya dia nak campur tangan dalam urusan kita sebab just diorang nak campur tapi diorang tak ada ilmu nak buat macam mana kan. So dari situ yang tadi sebabkan diorang macam nak menghuru-harakan salah satu cara untuk menghuru-harakan membangkitkan isu seperti. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Salam. Nama saya Nur Izzati binti Mahathir. Saya pada kos DNM. Nama awak siapa? Nama saya Farah Fika binti Nasarudin dari kos DAB. Okey, saya ada buat interview untuk saya punya tajuk dalam mewujudkan kewadahan integrasi budaya dalam kalangan pelajar KISAS. Jadi saya ada 10 soalan. Soalan yang pertama, apakah sikap-sikap saling menghormati antara satu sama lain ni patut diterapkan? Kenapa? Memang patut diterapkan sikap saling menghormati antara satu sama lain ni, kerana jika tiada sikap itu, maybe kita mempunyai perbalahan di antara satu sama lain. Okey. Seterusnya soalan nombor 2, berikan cadangan anda untuk mengeratkan hubungan antara kaum di dalam KISAS. Cadangan saya, kita boleh buat macam Hari Family Day. Contoh baru-baru ni pelajar Kamsis membuat satu event di mana semua pelajar Kamsis kena libatkan diri dalam hari keluarga tersebut. So dari situ kita boleh eratkan lagi hubungan di antara satu sama lain, di bangsa Cina, India, Melayu. So dari situ kita boleh dapatkan hubungan. Okey, soalan yang ketiga, apakah cabaran yang sering berlaku dalam mewujudkan perpaduan? Saya rasa masalah yang sering berlaku mempunyai kelompok. Contoh di dalam kelas, tak lari jauh lah, dari dalam kelas bila buat kerja mesti ada kumpulan-kumpulan. Okey, macam lecturer bagi assignment and then okey, buat dengan bangsa dia saja. Cina-Cina, Melayu-Melayu, India-India. Saya rasa itu kot. Okey, soalan yang seterusnya, soalan nombor 4, apakah faktor yang boleh mewujudkan perbalahan antara kaum? Faktor isu agama. Contoh macam baru-baru ni yang kita semua tahu, bangsa lain tak boleh terima tulisan Jawi itu nak diterapkan di sekolah. Okey, soalan yang kelima, pada pendapat anda, apakah cabaran dalam mengekalkan perpaduan melalui integrasi budaya? Kita tengok dekat dia, kita tengok sekolah. Kan kita mempunyai sekolah kebangsaan kan. Lepas tu kita ada sekolah jenis kebangsaan Cina dengan Tamil. Kenapa wujudkan sekolah yang Cina dan India tu sedangkan kita mempunyai sekolah kebangsaan untuk semua orang? So daripada situ kita boleh macam kita benda tu akan membuatkan macam bukan perbelahan. Okey, soalan seterusnya adalah soalan 5. Pada pendapat anda, apakah cabaran dalam mengekalkan perpaduan melalui integrasi budaya? Antara cabaran dia melalui pendidikan, sosial, agama. Okey, soalan seterusnya lah. Sekiranya anda berdepan dengan mereka yang tak mempunyai semangat perpaduan dalam budaya, apakah yang anda lakukan? Bagi saya akan mengadakan kempen di mana kita kumpulkan semua kaum dan kita. Okay, soalan yang ke-6, sekiranya anda berdepan dengan mereka yang tidak mempunyai semangat perpaduan dalam budaya, apakah yang anda akan lakukan? Bagi saya kita perlu mengadakan hari perayaan. So dari situ kita boleh kumpulkan semua kaum. Okey, soalan yang ke-7, adakah anda merasa
memupuk perpaduan antara kaum itu sangat penting? Berikan sebab ringkas untuk menyokong jawapan anda. Bagi saya, semangat perpaduan ni memang patut, memang penting. Sebab tiada semangat perpaduan ni, negara kita akan berpecah belah. Soalan yang ke-8, apakah yang dimaksudkan dengan perpaduan? Terangkan sedikit pengetahuan yang anda tahu. Okey, soalan yang ke-8, apakah yang dimaksudkan dengan perpaduan? Terangkan sedikit pengetahuan mengenainya. Maksud perpaduan ni ialah hubungan erat di antara kaum dan etnik. Soalan yang ke-9, berikan 2 cadangan aktiviti yang boleh dijalankan di kalangan pelajar politeknik bagi mengeratkan hubungan sama kaum. Kita buat family day ke, lepas tu explorers. So explorers tu kita kena campurkan, jangan asingkan Cina, Melayu, India. Dari situ kita boleh memupukkan lagi semangat perpaduan kaum. Okey, ini soalan yang last sekali, soalan yang ke-10. Berikan contoh isu semasa yang berlaku dalam kalangan rakyat Malaysia yang mencetuskan perubahan kaum. Isu saya rasa ni pasal tulisan Jawi, di mana bangsa lain tidak setuju tulisan Jawi ni diterapkan dalam sekolah. Assalamualaikum, nama saya Nurul Ansari Zainuddin daripada DRM. Saya ingin bertanya beberapa soalan mengenai perpaduan di bawah subjek komunikasi dan penyiaran dan Islam. Sebelum saya tanya soalan, boleh saya tahu nama? Boleh. Saya Masra Syariki Mustafa, program akademik SEM ini. Okey, saya boleh tanya soalannya. Okey, soalan pertama adalah apa yang anda tahu tentang perpaduan? Bagi saya, perpaduan ni penyatuan antar kaum. Contohnya Melayu, Cina, India, satu padu lah. Macam tu lah bagi saya lah. Kedua, apakah sikap saling menghormati antara satu sama lain patut diterapkan? Bagi saya, ya, patut diterapkan lah supaya hubungan antara kaum tu dapat lagi dieratkan. Okey, soalan seterusnya. Berikan cadangan anda untuk mengeratkan hubungan antara kaum di kisah. Okey, contoh dalam satu kelas tu kan kita ada Cina, India dengan Melayu kan. So kalau macam lecturer cakap okey, kita buat kerja dalam grup. So kerja dalam grup tu kita janganlah macam Melayu, India, Cina. Contoh kalau boleh satu kumpulan tu Cina, India, Melayu. So nanti masing-masing boleh bagikan pandangan masing-masing lah. So dari situ boleh nak eratkan hubungan. Okey, yang seterusnya, apakah cabaran yang sering berlaku dalam mewujudkan perpaduan? Antara cabarannya macam contohlah, sekarang kan dia ada buat sekolah Tamil, Cina kan, macam kan. So dari situ kalau macam sekolah Cina tu Cina je nak masuk. Tapi kalau Melayu pun boleh masuk, tapi Melayu tu akan mesti macam takutlah nak masuk sebab banyak Cina kan. So nanti diorang macam panggil tak, yelah diorang macam nak kawan dengan Cina je. Macam tu lah. Itulah cabaran dia. Okey, soalan seterusnya adalah berikan 2 cadangan aktiviti yang boleh dijalankan di kalangan pelajar kisah bagi mengeratkan hubungan sesama kaum. Antara aktivitinya seperti macam kita boleh buat CSR dengan gotong royong. Okey, yang seterusnya adalah berikan contoh isu semasa yang berlaku dalam kalangan rakyat Malaysia yang menyebabkan pada masa kini kan isu semasa yang dekat Malaysia berlaku pasal tulisan Jawi tu lah. Macam diorang nak masukkan tulisan Jawi tu dekat sekolah Cina, Tamil, tapi diorang tak boleh terima benda tu. So dekat situ kita boleh nampak lah itulah isu dia. Okay, soalan yang seterusnya adalah adakah anda merasa memupuk perpaduan antara kaum itu sangat penting? Berikan sebab ringkas untuk menyokong jawapan anda. Okey, bagi saya penting lah. Sebabnya kalau macam
Yelah penting sebab kita ni Malaysia ada banyak kaum tau. So bila semua kaum tu macam satu padu dapat mengeratkan satu rahim, so nanti tak adalah macam berlaku apa negara yang berperang ke apa ke kan. Macam tu lah, itu lah penting. 3. Okey, soalan seterusnya. Sekiranya anda berdepan dengan mereka yang tidak mempunyai semangat perpaduan dalam budaya, bagi saya akan bagi motivasi sikit ceramah tentang apa penting tu, pentingnya perpaduan antara kaum ni, semangat jelah perpaduan antara kaum ni, bagi motivasi lah. Okey. 3. Okey, yang seterusnya adalah apakah faktor yang boleh mewujudkan perbalahan antara kaum? Antaranya untuk menuntut hak masing-masing lah antara kaum. 3. Okey, soalan yang terakhir dari saya. Okey, sekiranya anda pada pendapat anda, apakah cabaran dalam mengekalkan perpaduan melalui integrasi budaya? Bagi saya, sekarang kan ada sistem pendidikan aliran yang berbeza kan. Contoh sekolah Cina, Tamil, Melayu, ada Melayu lah kan. So dari situ pelajar tu dia tak macam tak bergaul. Macam pelajar India, Cina. Macam tu lah. Itulah cabarannya mereka. Itulah cabarannya. Okey. Sekian soalan pada saya. Okay, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Nama saya Nurul Anissa binti Zainuddin daripada DRM5. Okey, saya ingin bertanyakan beberapa soalan mengenai tajuk perpaduan di bawah subjek komunikasi dan penyiaran dalam Islam. Okey, boleh saya mulakan soalan? Okey, boleh? Okey, soalan yang pertama. Apakah yang dimaksudkan dengan perpaduan? Terangkan sedikit pengetahuan mengenainya. Okey, pada pendapat saya, perpaduan ialah penyatuan di antara kaum Melayu, Cina dan India. Okey. Soalan nombor 2. Apakah sikap saling menghormati antara satu sama lain patut diterapkan? Kenapa? Okey, ya, kerana sikap saling menghormati antara satu sama lain boleh mewujudkan perpaduan antara kaum. Okey, soalan nombor 3. Berikan cadangan anda untuk mengeratkan hubungan antara kaum di PISAS. Okey, bagi cadangan saya, dengan mengadakan aktiviti gotong royong dapat mengeratkan hubungan antara kaum di poli ini. Okey, soalan yang keempat. Berikan 2 cadangan aktiviti yang boleh dijalankan di kalangan pelajar PISAS bagi mengeratkan hubungan sesama kaum. Okey, bagi cadangan pertama saya, dengan mengadakan program mentor-mentee di kalangan pelajar. Dan cadangan yang kedua pula, dengan mengadakan aktiviti bersempena perayaan seperti sambutan Hari Raya, perayaan Cina dan Deepavali serta dan lain-lain. Yang soalan yang kelima, berikan contoh isu semasa yang berlaku dalam kalangan rakyat Malaysia yang mencetuskan perbalahan di antara kaum. Okey, isu semasa yang saya dapat tahu sejak kebelakangan ini mengenai isu tulisan Jawi. Okey, sebagai contoh, sekolah kebangsaan jenis Cina tidak membenarkan tulisan Jawi ni dimasukkan di dalam sekolah jenis itu. Soalan yang keenam, apakah faktor yang boleh mewujudkan perbalahan di antara kaum? Okey, antara faktornya ialah kurangnya persefahaman antara kaum Melayu, Cina dan India. Soalan yang ketujuh, apakah cabaran yang sering berlaku dalam mewujudkan perpaduan di Malaysia? Okey, bagi saya cabaran yang sering berlaku ialah perbezaan bahasa yang digunakan di antara kaum. Seperti kaum Melayu yang menggunakan bahasa Melayu dan kaum Cina menggunakan bahasa Mandarin dan juga kaum India menggunakan bahasa Tamil. Dalam pertuturan mereka? Ya, dalam pertuturan kaum sesama kaum. Okey, betul? Soalan yang ke-8, pada pendapat anda, apakah cabaran dalam mengekalkan perpaduan melalui integrasi budaya? Okey, pada pendapat saya, cabarannya ialah perbezaan budaya dan agama dalam setiap kaum. Okey, sebagai contohnya, kaum Cina yang mempertahankan budaya dan adat resam mereka
dan menganggap kebudayaan mereka sahaja yang terbaik. Ya, betul. Soalan yang ke-9. Sekiranya anda berdepan dengan mereka yang tidak mempunyai semangat perpaduan dalam budaya, apakah yang akan anda lakukan? Okey, bagi saya akan memberi ceramah motivasi pada mereka yang tidak mempunyai semangat perpaduan mengenai betapa pentingnya perpaduan antara kaum. Soalan yang terakhir daripada saya, okey. Adakah anda merasa memupuk perpaduan di antara kaum itu sangat penting? Berikan sebab ringkas untuk menyokong jawapan anda. Okey, ia kerana ianya sangat penting. Jika kita tidak memupuk perpaduan antara kaum, semangat perpaduan akan hilang, seterusnya kaum akan berpecah belah. Okey, itu saja soalan daripada saya. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk menjawab soalan-soalan daripada saya. Okey, Terima kasih. sama-sama. Nama saya Nur Umirah dari DRM 5. Okay, saya ada soalan daripada subjek komunikasi dan penyiaran. Boleh saya tahu nama awak siapa dan kos apa? Saya Nasyafiah binti Rosman. Saya daripada kelas Okey, saya ada beberapa soalan. Yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan metode? Okey, seterusnya soalan yang kedua. Apakah cabaran yang berlaku untuk mewujudkan perpaduan? ದಿನ ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರಲ್ಲ ದಿನ ನಮ್ಮ ಈಗ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೌತಮ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ Dia tak bergaul sama. Apakah faktor yang boleh mewujudkan perbalahan mereka? bagi saya orang hak masing-masing tanpa memikirkan Seterusnya, adakah sikap menghormati antara satu sama lain patut diterapkan dan kenapa? dia untuk menyerahkan Okey, seterusnya, pada pendapat anda, apakah cabaran dalam meningkatkan perpaduan melalui integrasi budaya? sebagai contoh macam di PISAS, so bila nak buat kumpulan macam bukan kita buat kuah, so Cina, India dan lain-lain macam tu. Soalan seterusnya, sekiranya anda berdepan dengan mereka yang tidak mempunyai semangat perpaduan dalam budaya, apakah yang anda akan lakukan? Bagi saya dengan memberi nasihat ataupun motivasi kepada mereka. Okey, seterusnya, adakah anda merasa memupuk perpaduan antara kaum itu sangat penting dan beri sebab ringkas? Bagi saya ya, kerana dengan itu tadi perbalahan antara kaum. 3. Okey, soalan seterusnya, berikan 2 cadangan aktiviti yang boleh dijalankan di kalangan pelajar poli bagi mengeratkan hubungan sesama pelajar. Bagi saya, aktiviti yang boleh dijalankan iaitu berdoa. Yang kedua, program perayaan antara kaum itu boleh terlibat sekali lah. Contohnya, macam dunia, pesta macam Ponggol, masa ke Ponggol tu kan. Okey, soalan terakhir. Berikan contoh isu semasa yang berlaku dalam kalangan rakyat Malaysia yang mencetuskan perbalahan di kaum. Isu semasa yang saya tahu iaitu kisah Jawa, iaitu sekolah perempuan yang indah sehingga tidak menerima kisah Nabi dimasukkan dalam sekolah itu. Itu dari saya. Terima kasih. Saya Narunda dari DRM 5. Saya nak interview subjek komunikasi dan penyiaran. Nama awak siapa?
Okey, seterusnya soalan kedua. Pada pendapat anda, apakah cabaran dalam menyelesaikan perpaduan melalui integrasi budaya? Kalau saya disebabkan oleh pendidikan yang berasingan. Sebab sekarang kan kita boleh tengokkan ada sekolah SJKT, SK ada, lepas tu untuk Cina pun ada juga kan. So dia orang berasingan ikutlah, kalau Cina tu masuk sekolah Cina, kalau India masuk sekolah India kan. So macam tu lah, kalau macam tu dia orang tak bergaul sangat antara satu sama lain. Soalan ketiga, apakah faktor yang boleh menunjukkan perbezaan antara kaum? Kalau saya faktor mungkin disebabkan dia orang nak menuntut hak masing-masing lah. Kalau orang India nak menuntut hak dia orang saja, mungkin orang Melayu haknya masing-masing lah. Mungkin Okey, soalan yang seterusnya. Sekiranya anda berdepan dengan rakyat yang tidak mempunyai semangat perpaduan antara kaum, apa yang anda akan lakukan? kalau saya akan cuba nasihatkan lah betapa pentingnya tentang perpaduan kaum tu. Okey, soalan seterusnya. Adakah anda merasa memupuk perpaduan antara kaum itu sangat penting? Berikan sebab ringkas. Kalau saya ingat dia memang penting sebab kalau ada perpaduan kaum, kita semua boleh hidup dalam aman dan damai. Okey, seterusnya. Boleh awak berikan isu semasa yang berlaku dalam kalangan kaum Indonesia ni? Kalau isu semasa ialah tulisan Jawi lah. Sekarang yang sekolah Tamil ke atau sekolah Cina pun dia orang tak terima lah untuk masukkan dia tulisan Jawi kepada sekolah masing-masing. Okey, soalan seterusnya. Berikan 2 cadangan aktiviti yang boleh dijalankan di kalangan pelajar Politeknik Sukarelaja bagi mengeratkan hubungan sesama mereka. Okey, yang pertama mungkin kita boleh adakan gotong royong supaya semua kaum tu buat sama-sama yang gotong royong tu, so melalui ini dapat memupuk perpaduan kaum. Lagi satu tu ialah program mentor-mentor lah, kena dijalankan setiap kelas sebab setiap kelas kan ada different kaum kan, so boleh buat program. Okey, seterusnya. Apakah cabaran yang sering berlaku dalam mewujudkan perpaduan? Kalau cabaran ada sebabkan dia kan sekolah tu di berasingan SJKT, ada lepas tu SK Melayu. So disebabkan ada, so majoriti nak masuk sekolah tu kalau Tamil kalau Cina saja. Dia ada cabaran Okey, soalan seterusnya. Berikan cadangan anda untuk mengeratkan hubungan antara kaum di kisah. Cadangan saya ialah boleh adakan satu program yang berkaitan dengan permainan tradisional lah mengikut setiap kaum tu. Jadi kalau ada permainan tradisional untuk Melayu, so semua kaum yang lain pun boleh sama-sama join boleh main juga. Dia ada boleh perpaduan kaum lain. Terakhir, adakah sikap saling menghormati antara satu sama lain patut diterapkan dan kenapa? Ya, sebab kita kan pelbagai kaum. Dengan ni kita boleh kita tahu macam mana dapat mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Itu saja dari saya. Terima kasih. Soalan pertama saya, apakah yang dimaksudkan dengan perpaduan dan terangkan sedikit pengetahuan anda mengenai. Okey, apa yang saya tahu pasal perpaduan adalah perpaduan ni bila setiap kaum macam Melayu, Cina, India dia macam bersatu padu lah. Itulah perpaduan. Saya faham. Okey. Soalan kedua, adakah anda rasa memupuk perpaduan antara kaum penting? Berikan sebab ringkas. Okey, saya rasa penting sebab kita sebagai orang Malaysia, kita duduk dalam satu negara yang ramai kaum. Dia macam saya cakap tadi lah. So, pentinglah perpaduan ni. Kalau tak, nanti ada pelbagai kaum apa semua. Okey. Soalan ketiga, apakah cabaran yang sering berlaku dalam mewujudkan perpaduan? Cabaran
macam selalu ada, mesti akan ada lah setiap tahun akan ada isu-isu kaum maksa, ada yang tak suka. So banyaklah cabaran macam sekarang ni. Sekiranya anda berdepan dengan mereka yang tidak mempunyai semangat perpaduan dalam budaya, apakah yang akan anda lakukan? Okay, saya akan cakap dengan dia, saya akan bercerita lah apa tu, perpaduan penting semua. Dan kalau ada event apa-apa pun, saya akan ajak, macam event kemerdekaan, saya akan ajak dia supaya yelah, dia adalah rasa perpaduan dalam hidup dia. Mungkin Iman, berikan contoh isu semasa yang berlaku dalam kalangan rakyat Malaysia yang mencetuskan perbalahan. Okey, isu-isu yang paling barulah isu yang Jawi. Yang Cina nak tolak Jawi dan naikkan kaligrafi tulisan Cina pula. Itu isu yang saya tahulah. Saya kutip. Pada pendapat anda, apakah cabaran dalam menegakkan perpaduan melalui integrasi budaya? Okey, cabaran dia macam terdapatlah sebagai kaum di Malaysia yang diorang macam susah nak cakap dalam bahasa, dalam bahasa dia macam kita tak faham lah apa yang dia cakap semua. Okey. Soalan yang ketujuh, apakah faktor yang boleh mewujudkan perbalahan kaum? Faktor faktor dia macam isu-isu kaum mana macam dia tak hormat lah satu sama lain, ikutlah dalam agama ke budaya ke kefahaman ke apa tu. So dia boleh jadi satu pergaduhan. Soalan ke-8, adakah sikap saling menghormati antara satu sama lain patut diterapkan? Ya, yang patut diterapkan daripada, kalau boleh daripada tadika lagi. Sebab orang cakap melentur buluh biarlah dari bubuk pula rebung. Okey, yang ke-9, berikan cadangan anda untuk mengeratkan hubungan antara kaum di Pisas. Kita buatlah program yang boleh menyatukan setiap kaum yang ada dalam Pisas. Bukan program sukan ke, program aktiviti-aktiviti yang boleh menyatukan. Ini soalan yang terakhir. Berikan 2 cadangan aktiviti yang boleh dijalankan di kalangan pelajar Pisas. Dua aktiviti macam pihak asrama selalu akan membuatlah aktiviti yang boleh menyatukan perpaduan seperti Hari Kemerdekaan dan aktiviti perayaan. Bukan perayaan Hari Raya ke, perayaan Ponggel ke, gitu. Terima kasih. Hai, saya Nak Syafiqah binti Syamsuddin. Saya ada buat kerja khusus untuk penyiaran komunikasi dan penyiaran Islam. Boleh tak saya interview awak? Boleh. Nama awak siapa? Nama saya Noharia binti Puan. Okey, soalan yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan perpaduan? Terangkan sedikit pengetahuan anda mengenainya. Mengeratkan hubungan satu sama lain, contoh Melayu, India, Cina dan lain-lain. Okey. Soalan yang kedua, adakah anda rasa memupuk perpaduan antara kaum tu penting? Berikan sebab ringkas. Dapat mengelakkan pergaulan, contohnya mewujudkan masyarakat yang harmoni. Dapat mewujudkan masyarakat yang harmoni. Yang ketiga, apakah cabaran yang sering berlaku dalam mewujudkan perpaduan? Setiap kaum masih mempertahankan budaya mereka sendiri dan tidak mahu bercampur dengan budaya lain. Okey. Yang soalan keempat, sekiranya anda berdepan dengan mereka yang tidak mempunyai semangat perpaduan dalam budaya, apakah yang akan anda lakukan? Menguasai tutur kata yang baik atau tiada unsur pergaduhan. Okey. Soalan yang kelima, berikan contoh isu semasa yang berlaku dalam kalangan rakyat Malaysia yang mencetuskan perbalahan kaum. Contohnya adalah isu tulisan Jawi yang bermakna yang Cina, sekarang ni zaman kan ada kes yang pasal tulisan Jawi orang Cina tak nak kan, sebab dia nak majukan lagi dia punya kaligrafi, dia punya tulisan kaligrafi dia tu. Okey. Soalan yang keenam, pada pendapat anda, apakah cabaran dalam menggegarkan perpaduan melalui integrasi budaya? Okey, dalam Malaysia ni kan kita ada bahasa kan. So
kita masih tak mahir lagi dalam bahasa Cina atau India. Sama juga macam dia. Dia orang pun tak mahir dengan bahasa-bahasa kita sangat. Ada yang mahir tapi macam gagak-gagak macam itulah. Apakah faktor yang boleh mewujudkan perbalahan kaum? Agama dan budaya yang berlainan. Macam contoh, diorang masih nak mempertahankan budaya diorang sendiri. Masing-masing nak pertahankan diorang punya budaya. Soalan yang ke-8, adakah sikap saling menghormati antara satu sama lain itu perlu diterapkan? Ya, sebab dia merupakan nilai asas pada dalam diri kita. Soalan yang ke-9, berikan cadangan anda untuk mengeratkan hubungan antara kaum di PISAS. Mengeratkan hubungan dengan pelajar lain supaya tidak berpuak. Okey, soalan yang terakhir, berikan 2 cadangan aktiviti yang boleh dijalankan di kalangan pelajar PISAS bagi mengeratkan hubungan sesama kaum. Membuat aktiviti bersama. Macam apa? Macam main game ke, mengadakan makan-makan. Okey, terima kasih. Sama. Assalamualaikum, saya Farisha daripada DRM semester 5. Okey, saya ada beberapa soalan nak bertanya berkenaan mewujudkan perpaduan melalui integrasi budaya. Okey, sebelum tu boleh perkenalkan diri. Okey, nama saya Nur Anifah daripada Zafi. Saya dari JMP semester 5. Okey, soalan pertama saya, apakah yang dimaksudkan dengan perpaduan? Perpaduan tu adalah satu masyarakat kaum yang pelbagai pembilangan kaum. Okey. Soalan kedua, adakah sikap saling menghormati antara satu sama lain itu patut diterapkan? Saya rasa patut sebabkan bila kita ada aktiviti masyarakat tu dapat Lebih rapat. Berikan cadangan anda untuk mengeratkan hubungan antara kaum di PISAS. Aktiviti Cadangan. Boleh membuat perayaan bagi Sambutan perayaan dan juga kempen untuk mengeratkan perpaduan. Okey. Apakah cabaran yang sering berlaku dalam mewujudkan perpaduan? Cabaran macam mereka ada salah faham antara kaum dan diorang akan gaduh. Okey. Apakah faktor yang boleh mewujudkan perbalahan antara kaum? Macam tadi kan, kalau macam satu kita ada isu pasal mengejek antara kaum lain, diorang akan marah, post kat Okey. Pada pendapat anda, apakah cabaran dalam mengekalkan perpaduan melalui integrasi budaya? cabaran itu untuk Mengekalkan integrasi. cabaran Macam yang tadi awak cakap, saling mengejek tu kan. Mungkin itu boleh jadi cabaran. Okey. Sekiranya anda berdepan dengan mereka yang tidak mempunyai semangat perpaduan dalam budaya, apakah yang anda akan lakukan? saya akan ajak diorang buat satu macam program ke ataupun kempen, macam ajak orang ramai-ramai untuk eratkan kita punya perpaduan antara. Okey. Adakah anda merasa memupuk perpaduan antara kaum itu sangat penting? Saya penting. Okey. Berikan dua cadangan aktiviti yang boleh dijalankan di kalangan pelajar Politeknik Sultan Azlan Shah bagi mengeratkan hubungan sesama kaum. Macam tadi saya cakap, macam perayaan bagi setiap perayaan dan juga kempen lah, program. Okey, soalan terakhir. Berikan contoh isu semasa yang berlaku dalam kalangan rakyat Malaysia yang mencetuskan perbalahan kaum. Macam ada dekat SMP Puchong sini, pasal tanglung besar. Saya dengar yang apa ni? Cara diorang dekorasi tu. Okey, faham? Okey, itu saja soalan daripada saya. Terima kasih.
Assalamualaikum, saya Farisha daripada DARM 5. Saya ada beberapa soalan yang nak tanya berkenaan mewujudkan perpaduan melalui integrasi budaya. Sebelum itu boleh perkenalkan diri anda? Okay, nama saya Adriana Syahira binti Rashid, Diploma Akuntansi Semester 5 Jabatan Perdagangan. Okey, soalan pertama. Apakah yang dimaksudkan dengan perpaduan? Okay, macam perpaduan bagi saya lebih kurang macam penyatuan sesebuah masyarakat. Okey. Apakah sikap saling hormat menghormati antara satu sama lain patut diterapkan? Bagi saya sikap seperti itu perlu diterapkan supaya Malaysia ni aman, menjadi negara yang aman. Berikan cadangan anda untuk mengeratkan hubungan antara kaum di PISAS. Salah satu saya rasa buat program yang melibatkan semua kaum ataupun membuat program setiap kali perayaan mereka, kaum masing-masing. Okey, apakah cabaran yang sering berlaku dalam mewujudkan perpaduan? Okay, biasanya perselisih faham lah, macam diorang tak saling memahami antara kaum sama kaum ataupun kaum lain dengan kaum lain. Okey. Apakah faktor yang boleh mewujudkan perbalahan antara kaum? Saya rasa itu juga perselisihan faham tu salah satu juga. Okay. Pada pendapat anda, apakah cabaran yang dalam mengekalkan perpaduan melalui integrasi budaya? Saya rasa cabaran dia rumit kerana biasanya daripada sekolah rendah mereka dah mengasing-asingkan mengikut kaum sekolah kan, sekolah India, sekolah Cina dan Melayu. Di sekolah menengah tu nak bergabung, mereka pun mesti mengasingkan diri mereka dari kaum-kaum lain. Okey, sekiranya anda berdepan dengan mereka yang tidak mempunyai semangat perpaduan dalam budaya, apakah yang akan anda lakukan? Saya akan cuba dekati dengan mereka dulu, dengan kaum yang berbeza supaya mereka akan selesa dengan saya dan menganggap dan menunjukkan satu teladan bahawa kami semua sebagai rakyat satu Malaysia ni senang untuk didekati. Berikan 2 cadangan aktiviti yang boleh dijalankan di kalangan pelajar Politeknik Sultan Azlan Shah bagi mengeratkan hubungan sesama kaum. Okey, saya rasa yang pertama boleh buat aktiviti sukan dan dalam sekumpulan yang mempunyai banyak kaum yang terlibat dan tidak hanya mengasingkan mengikut kaum masing-masing. Dan lagi satu, saya rasa program ini yang membangkitkan semangat mereka untuk mendekati antara satu sama lain. Okey, soalan yang terakhir. Berikan contoh isu semasa yang berlaku dalam kalangan rakyat Malaysia yang mencetuskan perbalahan kaum. Okay, saya rasa yang salah satu tu kes bahasa Jawi yang tidak diterima oleh setengah pihak dan menyebabkan kita berbalah disebabkan satu perkara antara kaum yang berlainan. So itu sahaja soalan daripada saya. Terima kasih atas jawapan-jawapan yang bernas daripada anda. Terima kasih.